Selamat bertemu kembali dalam ruangan belajar geografi bersama Cikgu Augustin. Pada kali ini saya akan terangkan kepada Anda tajuk bab 4, cuaca dan iklim di Malaysia. Sebelum saya lanjutkan tajuk kita pada kali ini, kita ketahui dahulu dua kata kunci dalam tajuk ini, yaitu cuaca dan iklim. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah cuaca? Dalam Wikipedia, cuaca ialah fenomena yang banyak dan pelbagai dalam atmosfera selama tempoh masa yang pendek, tidak lebih beberapa hari panjangnya. Apakah pula yang dimaksudkan dengan istilah iklim? Dalam Wikipedia, iklim bermaksud keadaan cuaca dalam sesuatu jangka masa yang panjang, biasanya 30 tahun. Jadi, boleh kita katakan cuaca ialah keadaan atmosfera dalam jangka masa yang pendek. Dan iklim bermaksud keadaan atmosfera dalam jangka masa yang sangat panjang, yaitu 30 tahun. Sekarang kita lihat tajuk yang seterusnya, jenis dan iklim di Malaysia. Apakah iklim di Malaysia? Malaysia mengalami iklim khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun. Peta dunia ini menunjukkan taburan iklim khatulistiwa di atas peta dunia yang dialami di kawasan 0 darjah hingga 10 darjah utara dan selatan. Dan Malaysia berada di sini. Sekarang kita lihat, apakah ciri iklim di Malaysia? Secara umum, ciri umum suhu bagi iklim negara kita ialah suhu tinggi dan hampir sekata sepanjang tahun, yaitu 27 darjah Celsius, dengan suhu tahunan yang kecil, yaitu 1 hingga 3 darjah Celsius, tetapi mempunyai julat suhu harian yang besar, yaitu 5 hingga 10 darjah Celsius. Bagaimana pula dengan hujan di Malaysia? Secara umum, Malaysia menerima hujan sepanjang tahun, yaitu kira-kira 2.600 mm, tetapi taburan adalah tidak sekata kerana pengaruh bentuk muka bumi dan tiupan angin monsun. Walau bagaimanapun, Malaysia menerima hujan maksimum semasa peralihan monsun yang berlaku pada bulan Mac hingga Mei dan Oktober hingga bulan November. Oleh kerana negara kita menerima hujan maksimum semasa peralihan monsun, persoalannya dalam bentuk apa? Secara umum, negara kita menerima dua jenis hujan, yaitu hujan perolakan dan hujan bukit. Hujan merupakan titisan air yang turun dari langit yang mempunyai sedikit bahan asing terlarut
Walau bagaimanapun, tidak semua jenis hujan mempunyai cara kejadian yang sama. Terdapat 3 jenis hujan, yaitu hujan bukit atau dikenali juga dengan nama hujan relief atau orografik, hujan perolakan, dan hujan sempadan. Walau bagaimanapun dalam pelajaran ini, saya hanya akan menjelaskan kejadian hujan bukit dan hujan perolakan. Hujan bukit biasanya berlaku di kawasan pinggir laut yang mempunyai kawasan tanah tinggi. Angin yang bertiup dari laut mengandungi lembapan air yang sangat tinggi. Apabila angin tiba di kawasan tanah tinggi, angin lembab tadi dipaksa naik ke atas. Semasa angin lembab tadi berada di kawasan tinggi, ia akan menjadi sejuk dan menjadi berat, membentuk awan. Apabila awan menjadi terlalu berat, maka terjadilah hujan yang lebat dikenali sebagai hujan bukit. Bahagian yang menghadap angin menerima hujan lebat dikenali sebagai kawasan hadap angin atau kawasan tadahan hujan. Manakala di kawasan yang terlindung menerima sedikit hujan dikenali sebagai kawasan lindungan hujan. Hujan perolakan terjadi apabila matahari memanaskan permukaan bumi yang akan melepaskan tenaga haba sekaligus memanaskan udara di permukaan bumi. Udara yang panas menjadi sejuk dan uap air yang mengalami proses pemeluapan menjadi titisan air membentuk awan cumulonimbus. Biasanya, hujan turun pada lewat petang yang disertai dengan kilat dan petir. Peta ini menunjukkan taburan hujan tahunan di Malaysia. Kuala Pilah, Negeri Sembilan merupakan kawasan yang paling kering di Malaysia dengan purata hujan tahunan 1.800 mm. Ini terjadi karena kawasan ini terletak di kawasan lindungan hujan. Manakala Sarawak menerima purata hujan yang paling banyak melebihi 5.000 mm setahun karena cerun bukit yang menghadap angin lembab. Malaysia mempunyai 4 jenis angin. Pertama, angin monsun timur laut dan angin monsun barat daya. Angin Sumatera juga dikenali sebagai ribut Sumatera dan angin tempatan yang terdiri daripada bayu laut dan bayu darat yang hanya berlaku di satu kawasan yang kecil. Peta ini menunjukkan pembentukan angin monsun timur laut terbentuk apabila hemisfera utara mengalami musim sejuk dan hemisfera selatan mengalami musim panas. Pada masa tanah besar Asia membentuk kawasan tekanan tinggi dan benua Australia yang sedang mengalami musim panas membentuk kawasan tekanan rendah. Perbezaan tekanan udara ini menghasilkan pergerakan angin keluar ke kawasan Asia Tenggara sebagai angin monsun timur laut. Apabila angin monsun timur laut merentas garisan khatulistiwa
ia akan terbias menjadi angin monsun barat laut. Pembiasan angin ini terjadi karena wujud satu kawasan bertekanan rendah di tengah-tengah benua Australia. Ini pula adalah peta tiupan angin monsun timur laut yang berlaku pada bulan November hingga Mac. Semasa tiupan angin monsun timur laut, kawasan pantai yang menghadap tiupan angin menerima hujan lebat di sepanjang pantai timur semenanjung Malaysia, pantai timur Sabah, dan hampir seluruh kawasan di Sarawak. Peta ini menunjukkan pembentukan angin monsun barat daya yang terjadi pada bulan Mei hingga September. Pada masa ini, hemisfera selatan mengalami musim sejuk, menyebabkan terbentuk satu kawasan tekanan tinggi di tengah-tengah benua Australia. Angin yang keluar di kawasan ini dikenali sebagai angin monsun tenggara. Pada masa yang sama, di hemisfera utara mengalami musim panas, menyebabkan pembentukan kawasan bertekanan rendah di tanah besar Asia. Semasa angin monsun tenggara merentasi garisan khatulistiwa, angin ini mengubah haluan membentuk tiupan angin monsun barat daya. Peta ini menunjukkan taburan hujan semasa tiupan angin monsun barat daya yang berlaku pada bulan Mei hingga September. Walau bagaimanapun, angin ini kurang membawa hujan lebat ke Malaysia kerana adanya halangan tanah tinggi di Sumatera, Indonesia. Walau bagaimanapun, angin monsun ini membawa hujan lebat di pesisiran pantai barat daya dan pedalaman timur Laut Sarawak, manakala kawasan lain menerima hujan yang sederhana. Sekarang kita beralih pada angin Sumatera. Angin ini bertiup pada bulan April hingga Mei dan September hingga November yang berasal dari Sumatera. Dikenali sebagai squall atau ribut Sumatera. Angin ini terjadi secara tiba-tiba pada waktu malam hingga ke subuh dan melanda pantai barat semenanjung Malaysia, khasnya kawasan Pelabuhan Kelang hingga ke Johor yang datang bersama hujan lebat, kilat, dan juga petir. Angin tempatan terdiri daripada bayu laut dan bayu darat yang berlaku di satu kawasan yang kecil. Bayu laut terjadi pada waktu siang. Cahaya matahari akan memanaskan permukaan bumi dan kawasan daratan akan menjadi lebih panas kerana daratan cepat menjadi panas berbanding permukaan air laut. Dan ini menyebabkan pembentukan tekanan rendah di daratan dan tekanan tinggi di laut. Perbezaan tekanan ini menyebabkan berlaku peredaran udara. Udara yang panas dari daratan akan naik ke
atmosfera dan bertiup ke arah laut, dan udara yang sejuk yang lebih berat akan bertiup ke daratan menghasilkan tiupan bayu laut. Pada waktu malam, permukaan bumi di daratan menjadi lebih cepat sejuk, membentuk kawasan bertekanan tinggi, manakala permukaan laut yang lambat sejuk membentuk kawasan bertekanan rendah. Oleh itu, pada waktu malam, angin dari darat akan bertiup ke laut, dan tiupan ini dikenali sebagai bayu darat. Sekian sahaja pembelajaran kali ini, sehingga berjumpa lagi dalam pelajaran akan datang. Jangan lupa menjawab soalan kuis yang saya sediakan pada pautan di bawah video ini.